hujung minggu lepas Irina, kita ada mesyuarat G7 jadi yang berakhir di UK semalam. Apa yang kita nampak adalah G7 nation ni nampaknya dah mula, bukan dah mula, tapi lebih sepakat untuk menangani penguasaan China dalam ekonomi dunia. Sebabnya di China ni dilihat tidak adil lah dengan mata wang yang murah, dengan controlling kepada komoditi. Jadi kita ada negara-negara lain ni, negara-negara maju lain yang bertindak sepakat untuk menangani China. Itu satu. Perhatian pada minggu ni ada dua. Yang pertama adalah kepada NATO punya persidangan. Kita ada hubungan di antara Eropah dan juga Rusia yang dianggap sebagai terburuk sejak Perang Dingin, sejak zaman era Perang Dingin tahun 70-an, 80-an. So itu satu yang kita nak tengok. Kita ada Presiden Joe Biden dari US akan berjumpa dengan Vladimir Putin pada Rabu ni. Jadi tumpuan pelabur adalah kepada lebih isu-isu global. Selain daripada itu, kita juga ada Fed meeting. Kita ada few bank pusat punya mesyuarat. Kita ada Federal Reserve, kita ada siapa lagi? Kita ada Swiss National Bank, kita ada Bank of Japan pada minggu ni yang akan bermesyuarat. Jadi perhatian terutamanya kepada Federal Reserve. Adakah terdapat sebarang tanda-tanda Federal Reserve akan mula mengurangkan pembelian aset dalam pasaran? Itu awal pagi Khamis kita nanti. Tu kita punya cerita minggu ni. Minggu ni we will know lah whether Federal Reserve akan terus bagi support yang berterusan tanpa had kepada pasaran. Itu yang basically terbesar pada minggu ni, Rina. Okay, thank you Zul. Nampaknya dah ada 2 orang student Zul dah datang dah. Ni memang orang setia dia orang ni. Dia orang setia ni. Wassalam Pian, wassalam kali. Okay, so kita pun tak nak ambil masa Zul lama-lama. Kita teruskanlah dengan sesi Zul 2 jam. 5 sampai 7 ni. Okay, Zul dah ready? Okay. Ready dah. Okay, thank you. Silakan Zul. Thank you Rina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam kita punya sesi pada permulaan minggu ni. Saya ada 2 sesi hari ini insyaAllah. Kita ada pada jam 5 sehingga 7 ni dan satu lagi insyaAllah pada sebelah malam nanti 8 sehingga jam 9 pada sebelah malam nanti. Topik kita pada petang ni struktur motif bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Kita sambungkan perbincangan kita pada minggu lepas. I hope apa saya kongsikan pada minggu lepas mula membuka mata some of anda kepada bagaimana nak lihat apa itu trend. Jadi kita akan sambung topik ni pada hari ni. Saya akan keluar sikit daripada kita punya nota, but basic dia ada semua ada dalam nota ni. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pound asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa yang dalam pasaran kita nampak untuk GBP semasa tertekan. Kita ada market pelabur sedang tunggu pengumuman daripada Perdana Menteri Boris Johnson mengenai 21 Jun. Kita jangka untuk kerajaan UK sebelum ni mengumumkan step keempat untuk penutupan ekonomi. Dia step keempat ni actually tak ada banyak sebenarnya, kepada kelab malam, kepada certain part of the wedding, majlis perkahwinan, jumlah pengunjung, jumlah mereka dijemput, mereka hadirin dalam majlis perkahwinan, keramaian, dia ada limitation dia. Jadi kita ada market saya nampak agak overreacting kepada GBP untuk semasa, tapi kita lihat kepada structure, adakah pergerakan semasa memberikan sebarang peluang dagangan kepada kita. Kemungkinan untuk UK
dia extendkan lagi selama 2 minggu sebelum dia decide sama ada nak buka ekonomi dia sepenuhnya. Kalau kita tengok dekat Wembley yang England football tu nampak macam penuh lain macam kan. Bekas pemain Liverpool Raheem Sterling skor kan. Itu kita nampak dia tak terlalu strict, tetapi kita tunggu pengumuman Boris Johnson. Jadi market menjangkakan bahawa dia akan extend selama 2 minggu. Lain daripada itu, pada minggu ni yang besarnya adalah kepada yang ini. Ini tumpuan pasaran iaitu FOMC pada jam 2 pagi. Ingat, untuk mesyuarat Jun, setiap bulan Mac, Jun, September dan Disember, 4 bulan yang ini, kita akan ada projection materials. Selain daripada statement biasa dan press conference selepas FOMC, kita akan ada projection material yang ini, economic forecast dia, economic projection dia, di mana kat situ kita boleh nampak bila FOMC dijangka akan menaikkan kadar faedah, apa pandangan dia kepada GDP, kepada pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Jadi dia akan bagikan dia punya economic projection ni pada mesyuarat FOMC kali ini. Wassalam Abigail dan rakan-rakan yang lain. Okey, ini yang besar. Lain-lain kita ada GDP untuk New Zealand, kita ada employment data untuk Australia. Australia bercuti, Queen's birthday hari ini dekat UK. So Australia bercuti. Lain daripada tu, secara besarnya sentimen pasaran, sentimen pasaran agak bercampur, lebih ke arah lebih positif untuk semasa. Yang saya sebut tadi adalah mengenai GBP. So kita tengok kepada pergerakan GBP semasa. GBP US dollar, ini adalah mata wang yang paling lemah semasa GBP daripada kumpulan majors yang lain. But kalau kita lihat pergerakan kesemua ni, ini adalah satu pergerakan korektif. Pergerakan korektif. Kalau kita tengok di time frame besar, pergerakan ini adalah masih korektif dan kita ada marginal ataupun dia dah buat higher high dalam 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita sedang menunggu dia untuk dia correcting ini. Faham Abigail? Dia correcting movement ini. So dia sedang berlaku sekarang. Selain daripada itu, movement ini juga disokong oleh RSI, di mana kita nampak RSI turut melakukan, dia keluar daripada destructure dan berakhir dengan divergence. Dan kita nampak dia melakukan bahasa yang saya guna pakai senang lah, dia thread, dia jatuh, dia keluar daripada structure. Structure ini, correction ini nampak lain. Boleh? Jadi disebabkan itu, movement yang dalam hourly ni, 1 hour punya structure ni, 1 hour punya structure ni kita jangkakan berakhir. Okey? Untuk 1 hour structure, 1 hour structure. Jadi GBP ni kalau dia jatuh, GBP US dollar ni kalau dia jatuh, sama ada GBP yang jatuh, okey, ataupun US dollar yang kuat, antara dua. Betul? Salah satu. Jadi kita dah tengok GBP kat sini. Kita tengok pula kepada US dollar. Ini anda nak faham dia punya kaitan. Kita tengok pula kepada US dollar. Adakah US dollar, sebabnya kalau kita ada GBP US dollar yang jatuh, dia boleh sustain jatuh sekiranya ini berterusan menaik. Faham? Ini berterusan menaik. Jadi kalau kita lihat structure ini dan kita lihat kepada RSI ni, kita tengok 4 hour chart sama. Kita tengok yang sama 4 hour chart. Kalau kita tengok RSI dia, movement sekarang ni sedang daripada high dekat March 31, dia break structure ini. Ini pun break. Nampak? So movement semasa ni dia sedang correcting 31 March punya high. Boleh?
dia sedang correcting 31 March punya high. Jadi kalau kita ambil satu cycle yang lengkap, bermaksud ini melengkapkan macam ni. Faham? Sekiranya ini membuat lower low, ini kita boleh trade. Dolar adalah, ini confirm. Maksudnya kita confirmkan kita ada lower low dan kita ada higher probability untuk dia meneruskan pergerakan ke bawah. Okay? Another view adalah ini cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 3 lagi ke atas. Ya? Mana satu? Mana satu? Okey. Besok kita akan cover topik mengenai correction. Esok kita akan cover topik mengenai correction. Yang ini corrective structure. Esok hari ini kita cerita pasal motif structure. Okey. Correction, kalau kita ambil yang extreme view di mana kita ada yang lebih besar dalam movement yang ini, yang lebih besar, itu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan kita akan ada ini W, ini X dan kita akan ada 1, 2, 3 yang lebih besar lagi. Wassalam, Pak Nim. Okey, ini view yang lebih negatif. Ini view yang besar. Ini view yang besar. Yang ini, yang biru ni ke atas lagi dan dia membuat correction yang lebih besar. Apapun, kita dah ada 3 wave. Sebabnya kita masih tak dapat tolak kemungkinan ni sebab sini bukan lower low. Faham? Sini bukan lower low. Jadi dia boleh buat 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 3 lagi ke atas. Boleh ya? Okey. Waalaikumsalam. Okey, itu satu view. Jadi sekiranya dia buat yang ke atas lagi, GU tadi akan buat deeper correction. Maksudnya sini akan buat yang lebih dalam. Sini akan buat, bukan dia bukan, kalau dia buat yang besar tu, dia bukan hanya correct yang ini. Dia akan correcting the whole thing dekat sini. Dia akan correcting the whole thing daripada bawah ini. Daripada ini dia correcting yang ini dan buat 1, 2, 3. Faham? Ya, sebab itu adalah H4 punya correction. Kalau kalau dollar index tadi correcting yang lebih besar, dollar index ni correcting yang lebih besar, ini adalah dia sedang buat 4 yang besar. Faham tak? Ini adalah skala 4 ini. Sebab ini bukan lower low, ini adalah skala 4 yang ini. Itu adalah yang lebih besar, fractal yang lebih besar. Boleh? Tak apa. Ambil masa. Tapi slow ikut hari-hari. Bagi mereka yang selalu ikut, anda faham apa saya sedang cerita. Dia sedang membetulkan struktur yang lebih besar. Sebaliknya, kalau dia cuma membuat yang dua ni, itu adalah yang lebih kecil. Okey, itu adalah yang lebih kecil. Itu adalah kepada cuma pergerakan ini. Pergerakan dua ni, iaitu kepada minor. Ini yang minor, ini yang dua ni. Apapun, sama ada dia buat besar ataupun kecil, yang kita tahu, ini konsep pecahan, even kalau dia habis W dan kita ada penurunan macam ni, okey, kalau dia buat ke atas ni, kita akan ada benda ni. Kalau W, X dan Y, dia sama ada ini A ataupun another W ataupun sini B ataupun sini adalah X, kita akan ada reaksi ini. Faham tak? Waalaikumsalam. Jadi tak kisah dia buat mana satu, kalau dia tengah naik daripada sini, daripada sini, kalau dia tengah naik, dalam 3 ni kita akan cari peluang untuk nak short dia. So kita tak tahu whether dia akan terus turun, sebabnya ini tadi untuk dollar index dia tak buat lower low, ini tak buat lower low, ya. Sebaliknya untuk GBP
untuk GBP ni, ini adalah untuk GBP ya. Dia membuat higher high. Nampak tak? Saya buang ni dulu Okey, saya buang ni dulu. Okey. Untuk GBP sini, pergerakan kat sini, dia membuat higher high. Sedikit higher high kat sini ya. Yang ini. Jadi disebabkan GBP US dollar membuat higher high, of which structure ini adalah sama dengan dolar index punya low dekat sini. Alah, kejap Tu saya tak suka buat ni. Kejap. Saya kena reload balik. Okey. Sekejap bagi dia reload sekejap. Okey. Itu adalah sama dengan yang struktur untuk untuk dollar index tadi, yang ini, faham tak? Yang ini GBP US dollar, ini dia break bawah sebelum dia naik ke atas. Faham? Disebabkan itu, kita akan ambil itu sebagai degree yang lebih kecil. Dua yang biru kat sini. Dua yang biru dekat sini. Sebab GBP tadi. Faham? Ya? GBP ini break lower low. Dollar index tak break. Kita akan ambil yang lebih, dalam trading anda kena ambil yang lebih agresif. Kalau tak, anda filter ini, anda filter itu, anda tak trade. Faham tak? Ujung-ujungnya analisa kiri, analisa kanan, ujung-ujung anda tak trade. Jadi untuk kita nak trade, anda akan ambil risiko tetapi berdasarkan probability yang lebih tinggi. Faham? Jadi disebabkan GBP tadi membuat lower low, kita anggap ini biarpun dia tak break, tetapi pergerakan ini akan membuat correction dalam degree yang lebih kecil. Jadi untuk trade, kita trade GU. Janganlah trade Euro US dollar. Euro US dollar tak break. Faham Fikri? Euro US dollar yang sini, Euro US dollar dia tak break. Jadi nak trade, anda trade GU. Faham? Sebab GU dah ada trend. Dah ada trend. Apa yang dimaksudkan dengan trend? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dan dia break out. Kita ada benda ni. High, low, higher high dan kita tengah tunggu 1, 2, 1, 2, 3. Kita tunggu benda tu. Clear? Macam tu. Kita akan ambil, dia boleh buat lain. Tapi kita akan ambil satu probability yang lebih tinggi. Faham cara kita buat anda kaitkan cat-cat ni? Inilah contoh-contoh. Semua cat saya cerita benda ni. Saya akan ambil yang lebih agresif di mana kita melihat kepada dolar tadi membuat correction yang lebih kecil. Anip, faham tak Anip? Apapun, sekiranya dia terbatal, kita akan ambil 50% dan kita akan keluar partial. Kalau dia pergi, analisa kita betul. Kalau dia salah, kita dah lock. Kalau dia terus pergi luar daripada ni, kita ada stop loss. Itu sahaja. Sama, selagi dia tak break. Dalam Euro US dollar, ni untuk euro dia sama. Untuk Euro US dollar sama. Sama. Sama, yang sama. Cumanya kita tak trade dia sebab satu ni tak break high. Kalau satu ni break high, kalau ini break high, dan kita akan trade sama ada Euro US dollar ataupun GBP US. Ini sama, nampak tak? Struktur dia sama. Kita sedang menjangka correction yang sama. GBP US dollar, correction yang sama. Sini akan jadi A, B dan C. Ingat, X kepada Y, 3. Boleh, Fikri? Dia sama. Sini akan ada 3 wave.
Sini akan ada 1, 2, 3. Kunyah. Nampak tak Elliott Wave? Anda tak dapat buat satu chart hidupku matiku kat situ. Anda kena buat multi time frame dan juga multi chart. Baru dapat. Kalau anda cuma lukis satu chart, goal sahaja. Lukis goal je. Setiap naik turun kita lukis. Bila anda buat benda tu, Elliott Wave jadi susah. Anda akan dapati anda lukis ke atas, turun ke bawah. Chart semua satu cerita. Satu cerita. Apa tu? Kunyah. Sama adab, sama kunyah. Boleh? Okey. Cerita dia, GU ni ada ni ya. Anda boleh tarik 3 wave ni. Untuk kat sini saya sekarang ni tengah guna laptop Zatul. Laptop saya tengah COVID-19. Dekat orang. Dah beli tapi tak dapat nak hantar. Jadi saya tak terima lagi laptop saya. Masalahnya yang ini laptop office. Laptop office kita orang tak boleh download sebarang. Contohnya saya nak savekan dekat Dropbox. Tak dapat. Jadi anda updatekan sendiri yang kat sini Ada PC power. Tak juga. PC biasa pun boleh. Pakai tab pun boleh. Saya pernah tandakan benda ni pakai tab je. Okey, jadi GU dekat sini saya tak dapat nak ni. Anda tarik 3 wave GU dah ada dekat chat. Dekat chat ada, dekat Outlook ni sebabnya kalau saya save kat sini, apa yang saya kena buat? Saya kena email kepada saya, buka dekat PC lain yang ada Dropbox saya, lepas tu save dekat situ balik. Tak pening kepala aku. Faham? Jadi okey, saya tulis kat sini tapi tak guna. Sebabnya kalau saya baru perasan yang dekat Discord 11 hari bulan. Baru tadi saya tengok, alamak, bila Galih komplain ada conteng-conteng dekat chat. Sebab yang ini tak connect ke Dropbox saya. Boleh? Tengah kunyah ilmu. IB. Okey. Faham? Jadi GU anda tarik 3 wave kat mana? Okey, X ni dia break out daripada trend line. Benda sama yang kita cerita ni. Anda nampak dekat kenapa kita ambil X kat situ, RSI dia, ini connector dia. Itu dipanggil sebagai connector. Connector ni tempat anda nak tarik Fibo. Yang dalam ni adalah 1 hour punya correction. 1 hour punya correction, nampak tak? Kita ada untuk ni, sini kawasan connector dia. Kawasan ni. Ini connector dia. Ini luar daripada struktur yang belakang ni. Yang ini terkeluar. Okey? Jadi anda tariklah Fibo. Ini higher high dia. Anda tariklah Fibo dekat bawah sini. NX. Situ tempat entry. Boleh? Boleh. Kita dah establish trend dia ke atas. Habis tak lagi. Kita nampak untuk GU buat higher high. Dollar index tak buat lower low, tapi disebabkan oleh GU tadi, kita ambil yang lebih agresif, iaitu dollar index akan meneruskan pergerakan ke bawah. Jadi semasa kita ada correction dalam 3 wave ataupun 7 lah, kalau anda nak kira 1, 7 lah. Dalam 7 wave, 1, 2, kenapa ni? Okey. 1, 2, 3. Ingat, yang ikut trend balik kita kira sebagai 1, 4, 5, 6 dan satu lagi 7. Sebelum dia bergerak ke atas. Gatal hidung. Aina, nak raise order balik kerja macam tak? Ini lama lagi. Ini H1 Aina. Mungkin malam nanti pun. Saya tak letak entry pun lagi. Saya baru saja buka benda ni. Saya sendiri pun belum letak entry lagi. Ini akan buat satu lagi ke atas. Kalau dia terus terjun macam ni, jangan enter. Faham, Aina? Kalau dia terus terjun daripada semasa, ini mungkin besok baru dia trigger. Don't worry. Don't worry. Ada masa. Itu yang tak adalah kita nak kejar-kejar market. Balik nanti
dah bagi makan kucing, dah bagi makan rabbit, dah bagi makan apa-apa yang nak bagi makan lah. Baru anda tengok chart. Nak tengok chart, buat berjadual. Jangan kejar market. Jangan kejar market. Satu saya ikut satu jadual. Jadi dia tak ganggu trading kita. Tak, long. Kenapa nak sell? Kita katakan tadi trend dia ke atas. Mungkin M5 mungkin ada. M5, kalau ada trade dekat M5, ini adalah sell. M5, kita ada incomplete sequence. Tapi H1 ke atas, ini adalah ke atas. Okay. Jangan kejar market. Don't worry. Bagi makan rabbit dulu. Saya kalau rabbit ni saya nampak dia macam sate. Siapa yang pelihara rabbit tu minta maaf. Okey. Faham? Nampak ni macam mana analisa dia? Tak ada susah. Elite wave tak ada susah. Bukan elite wave. Saya cerita Fibo kalau nak faham. Kalau saya cerita Fibo, saya cerita pasal structure. Elite wave cuma nak tandakan kita kat mana. Jangan takut dengan elite wave. Lebih kurang. GU, kalau kita anggap GU ni nak ke atas, kita tak boleh kata GJ ni nak pingsan jatuh macam ni. Okey. Kita tak dapat nak katakan ini mungkin adalah ni nampak bila kita kata GU tadi sedang buat correction yang lebih besar, kita kena tukar benda ni. Sekarang ni saya tukar. Macam mana saya tukar? Saya tunjukkan Ini adalah 5. Sekejap dia nak tukar dia. 3, ini 4, sini 5. Okey, sini 3. Dan ini adalah biru. Kenapa color dia semua tukar? Tak tahu, Zatul ni. Okey, ini 4 dan kita akan katakan dia buat correction yang lebih besar. Ini. Tak dapat. Tak. Ini adalah 3, 4, 5. Betul lah. 3, 4. Itu adalah hourly tak, ini lain. Ini 3 ni. Dia macam ni. Kita akan extend 3 yang bawah tadi. Okey, yang ini. Sini 3 dan sini adalah 4. Faham? Okey, kita akan naikkan 3 ke sini, 4 dan kita habiskan 5 satu ke atas. Boleh? Kita tak dapat katakan dia H4 4 ni tak dapat. Terlalu besar. Kalau 4 ni adalah fraktal yang lebih atas. Sekarang ni kita katakan GU ni 1 hour punya correction, 1 hour chart punya correction. 1 hour chart punya correction. Kita tak dapat katakan GJ ni daily punya correction ataupun 4 ni punya correction. Kita kena gunakan fraktal 4 ini. Jadi saya akan alihkan 4 ni kepada sini. Okey? 1, 2, 3. Maksudnya macam ni. Kat sini Sini akan buat 1, 2, 3. Jadi ini tak dapat jadi 4 yang ini. Ini tak dapat jadi 4. Aduh. Sekejap Ini tak dapat jadi 4 yang putih ni. Terlalu besar. Nampak? 1, 2 saiz macam ni. Kalau kita buat besar sikit dekat sini, macam ni, nampak tak 4 dia nampak besar sangat berbanding 1, 2. 4 biasanya buat yang kecil kan. Anda akan tukar fraktal 4 ini. Kenapa pair banyak correction? Sebab dia nak bagi kita peluang entry. Memang, Aina, tengok sekarang ni kita kat mana tau. Semua pair sekarang ni ini kita dalam equal leg. Nampak tak? GJ ni. Kita dalam equal leg, dalam daily daily punya chart kita dalam equal leg. Dalam kawasan ni anda akan dapati price yang lebih ni. Kita nak tengok trend yang sustain apabila dia lepas 1618 dalam satu structure. Kalau 3 ni, dia naik, 5 kat sini, 5 kat sini, breakout 1618, 4 dia yang ini 4 yang ini, kalau dia break 1618, dia naik, 4, 5 naik dan break 1618, 4 ni, kalau kita dah ada entry ni, 4 ni kita akan enter lagi.
Perfume allergy mungkin. Banyak pair sedang berada dalam equilibrium. Try tengok semua. Ya. Banyak yen pair berada dalam equilibrium. Kejap. Baguslah dia correction. Kalau tak correct, kalau anda sedang buat trending punya teknik, anda kena tunggu correction. Kalau dia tak buat correction, kita tak dapat nak trade. Berapa lama saya ingat tak bila bulan 3 tahun ni kan, bila kita ada market tengah trending. Ingat tak yang kat sini sampai kita ada 7 entry, 8 entry kan. Sehari 3-4 entry. Bila market correcting, tak ada. Kita tunggu dia tak buat. Kita tak entry lah, itu je. Okey, sekejap. Banyak sangat chat saya kena buang tu. Sekejap Okey, kalau tak dia keluar notification. Okey. Faham? Okey, jadi GBP US dollar long wave apa ni? Kita tunggulah wave 2, itu adalah untuk GU. Jadi sini GU. Yang kedua, GU dengan GJ. GJ saya tak berapa minat sebabnya kita tahu GJ adalah GBP US dollar. Jadi kita dah establish tadi kan. GJ ni adalah okey, ni adalah GPY adalah GBP US dollar darab dengan USD JPY. Okey, itu adalah GJ. The thing is, kalau kita tengok structure dia, kita tengah tengok dan kita jangka US dollar jatuh kan? Aina, buat masa ni kena stand aside dulu lah kan? Ya, kita tunggu set up je lah. GU dah ada set up. Anda letaklah limit order, itu je. Okey, berbanding di antara GU dengan GJ. Kenapa kita pilih GU? Dia sama, dia akan sama arah. Tetapi GJ akan lebih rendah volatility dia berbanding dengan GU sebab kita tengah tunggu kejap. Okey, kita tengah tunggu US dollar jatuh kan? Kalau US dollar jatuh, GU naik, UJ jatuh. Betul? Kalau ini berlaku, GJ akan jadi apa? Dia naik, sekiranya GU lagi banyak naik berbanding dengan US dollar JPY jatuh, tetapi banding dengan GU akan lebih trending. Faham? Sebab faktor dia US dollar, bukannya JPY. Kita katakan bukan JPY sebab saham masih naik ke atas. Kita masih jangkakan saham belum lagi break level ini. Dia kena lengkapkan 5 wave untuk saham ni. Dia kena lengkapkan 5 wave ke atas. Kita masih ada tanggapan saham akan bergerak ke atas. Kalau dia jatuh pun, itu adalah satu correction yang bukan wave 2. Wave 4 lebih sideways, shallow. Nampak? Anip, kaitan dengan asas-asas dalam Elliott Wave. Itu asas je tu. Semua tu asas. Kalau kita tengah sangka wave 2, then kita akan jangka untuk apa mana tadi? Untuk GJ ni, untuk UJ ni jatuh lebih banyak. Sebab kita jangka saham jatuh wave 4, UJ jatuh tapi tak jatuh pecut. Ini lebih bersifat mungkin dia habiskan wave 5. Faham? Dia akan buat 45. Banding dengan GU yang kita sedang jangka wave kita sedang jangka wave 2. Itu beza dia. Boleh? Sebab struktur baru daripada 31 Mac tahun ini. Itu sebab dia. Nampak? Tak apa. Tak apa. Ikut lagi.
Okey, tapi I hope yang mereka yang dah ikut lama faham. Saya tahu anda, oh itu cerita tu. Tapi mereka yang baru ikut, tak apa. Anda akan nampak benda ni satu. Dia satu je. Semua sama. Okey, jadi antara GU dengan GJ, saya akan pilih GU. Bukan kata GJ ni tak naik. Yes, dia naik. Tapi momentum dia dijangka lebih rendah sebab kita ada US dollar JPY jatuh. Kalau US dollar JPY naik, GU pun naik dan GJ ni akan pecut. Masalahnya, kita sedang jangka untuk UJ ni ke bawah. UJ ni ke bawah bukannya yen perlu kuat. Tetapi sebaliknya, kita sedang jangka US dollar yang lemah. Boleh tak saham naik, UJ jatuh? Boleh? Boleh tak saham naik, UJ jatuh? Boleh? Cuba tengok ni. Yang pada tahun lepas kan? Tahun lepas kan? Ni, tengok. Ni adalah apa benda Zah ni? Okey. SPX. Ini adalah S&P 500. Okey. Kita buang semua ni sekejap. Ini adalah US dollar JPY. Kita buang semua ni. Okey, remove indicator. Kita ambil 4 hour. 4 hour. Okey. Ni. Boleh tak? Ni adalah waktu yang sama. SPX. Ni mana time ni? Okey. Ini waktu yang sama. Sekejap. Okey. Ni waktu yang sama. Time dia sama. Lebih kurang lah. Ni. Okey. Ada nampak tak? Kejap. Ada nampak tak dekat sini? SPX naik. SPX naik. US dollar JPY jatuh. Boleh? Ini lagi nampak. Sejak daripada ni. US dollar JPY jatuh. SPX naik. Nampak? Tak, dia 3 faktor. Bukannya saham naik, US dollar JPY naik. Saya nampak banyak orang buat macam tu. Tak, salah. Tak. Kena tengok 3 faktor. Yes, dalam ini JPY lemah. Tapi US dollar lebih lemah. Kita masukkan satu lagi faktor kat sini. Iaitu dollar index. Ini adalah dollar index. 4 hour. Mana perginya? Oh, kejap. Okey, kejap. Mana perginya? Baik. Sekejap. Tak dapat. Tak keluar cat dia. Sekejap. Macam mana nak keluarkan cat ni? Dia tak keluar pula dah. Text trend line. Macam mana nak keluarkan dia? Tak keluar pula dia. Dollar index. Dollar index. Dia tak keluar lah. Dia tak nak keluar. Tak apa. Dollar index tengah jatuh lah. Tak tahu kenapa dia tak keluar ni. Baik. Sekejap. Kita hari tu kita hide kan tu ya dia. Brush. Saya dah buang semua ni. Trend base, rectangle, trend base, arrow. Kejap saya cari mana dia punya. Dia tak keluar lah. Tak apa. Dollar index jatuh lah. Ni. Saya ambil dekat tempat lain. Pada waktu itu dollar index ni adalah jatuh pada waktu itu. Sejak daripada 31 Mac. Sejak daripada Mac ni. Ini kejatuhan ni. Boleh? Okey. Ni yang sama, tarikh yang sama tadi. Dollar index kat sini adalah jatuh. Saya tak tahu kenapa chart ni tak keluar. Saya hide itu tapi kena cari mana satu dia punya ni. Kejap. Banyak sangat. Noted. Okey.
Okey. Okey, jadi kita lihat apa yang kita tengah tunggu kalau ada sebarang peluang. Untuk pasaran saham, saya tak berminat untuk masuk semasa untuk agresif. Seperti saya terangkan pada minggu lepas, selagi RSI dia tak break divergence. Sebabnya ini boleh habis bila-bila. Ini boleh habis dan buat yang lebih besar dan habiskan H4. Dolar, kita ada GU yang breakout dan dia punya breakout tadi, breakout dengan divergence. Kita akan ambil yang lebih agresif. Tapi untuk indeks, saya akan stand on the side dahulu. Faham? Kita akan stand on the side dahulu. Kita ada FOMC pada minggu ni. Jadi itu boleh mempengaruhi kepada indeks dan juga US dollar, mind you. Tapi saya akan ambil yang lebih agresif. Sekiranya GBP US dollar tadi sampai dekat 3 leg, saya akan masuk dahulu. Apa pun, letakkan complete setup, stop loss, TP dan uruskan trading kita. Untuk indeks, saya stand on the side. DAX cukup 5 swing. Ini adalah cukup 5 swing. Daripada low kat sini, mana? Daripada low dekat sini, kita dah ada 1, 2, 3 ataupun 4. 3, 4 dan 5. Kita dah cukup. Ini dah cukup untuk jadi ini. Untuk jadi benda ni. Dia dah cukup. Okey, kita dah cukup 5 swing kita dan mungkin akan membuat correction yang besar. Apa pun, selagi dia tidak membatalkan divergence, saya tak akan ambil yang lebih agresif untuk indeks. Biarpun kita nampak tinggi kat sini, kita dapati untuk RSI dia tidak lagi membatalkan divergence. Tak ada. H4 pun sama. The whole thing dalam divergence. Kesemuanya dalam divergence. Nampak? So ada kemungkinan, maksudnya kita dah habis movement ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Dan sudah naik lagi. Maksudnya 4 ini. Yang lebih besar. Dia motif. Dia motif. Cumanya kita kat hujung trend. Kita tak tahu, kalau anda nak trade, anda nak momentum, anda nak ada movement. Pada waktu ni, dia dalam divergence, momentum dia lebih rendah. Faham Rashidi? Asalkan anda tak short dia, anda okey. Kita sedang tunggu setup dia. Setup kita pertama, dia ada momentum. Dia nak pergi. Sekarang ni, dia tak tunjukkan dia pergi. Kalau arah dia ke atas, betul. Cumanya, dia tak menunjukkan ada momentum. Tak ada, dia tak adalah sell. Benda yang kita tahu dia naik, kenapa nak sell? Dia trading ni tak ada sell sekejap. Ambil satu trend. Trend. Kita tahu trend tu kawan kita. Okey, DAX. Dia tak ada cerita kenapa anda nak sell benda yang bergerak macam ni? Kenapa nak sell benda yang bergerak naik macam ni? Kita tahu dia, kalau kita nampak dia reverse ni adalah apabila kita ada 1, 2, 3 dan kita nampak satu ni dekat daily. Ini mungkin kita boleh sell dekat M15, dekat H1. Dan kita boleh sell ini. Tapi untuk swing, ini adalah ke atas. 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan masih ke atas. Iaitu 2 yang ini. Kalau swing, kalau anda intraday ataupun scalper, di sini kalau dia buat ni 1, 2, 3, anda boleh short. Selagi dia tak lengkap ni. Itu untuk intraday dan scalper. Tapi sekarang ni arah dia ke atas. Trend dia ke atas. Okey. Untuk indices saya tak berminat. Saya tak berminat untuk nak buat apa-apa dengan dia. Nothing. Tak ada satu pun instrumen dia yang menunjukkan dia membatalkan divergence. Tak ada momentum.
Tak ada. Semuanya dalam divergence. The whole thing, kesemuanya 3. Kita sedang dalam wave 5 before kita buat satu correction. Buang yang buy sekejap, sell sekejap. Apa main trend? Ikut trend. Itu to me that makes more sense dalam trading banding dengan sekarang ni kita sell sekejap, nanti buy balik. Itu sekali-sekala kena okey, tapi bila kita terkena, kita tak tahu kita terkena. Tadi dah okey. Masa tu jadi habit, takut jadi habit. Saya dulu trading macam tu. Sekejap buy, ni sell sekejap. Sebab kita tahu, kita boleh kira movement ni kan. Buy, sell. Sekali kita, you don't predict end of trend. Tapi anda tahu kat mana, anda boleh kira kat mana hujung, kat mana hujung. Kita tak tahu hujung trend kat mana. Tapi kita boleh lebih kurang tahu kat mana hujung correction. Masalahnya correction ni boleh truncate. Maksudnya dia tak sampai. Truncate tu bila berlaku, kita tak tahu. Maksudnya dia tak sampai 100%. Tu masalahnya. Okey. Untuk index, I'm not interested. US dollar JPY. Untuk yen pair. Yen pair sama disebabkan kita ada US dollar JPY yang kita jangkakan ke bawah. Anda cuma trade ini sekiranya satu ni break satu ni. Dan kita ada high, low, lower high, lower high dan lower low. Kalau dia tak sampai lagi 100%, kalau breakout tu dengan 5 wave, tak sampai 100% macam ni, macam kat sini, kalau dia turun kat sini, dalam 5 wave, dan dia bounce, anda boleh short. Hanya kalau itu berlaku. Okey, itu adalah untuk UJ. Disebabkan kita jangka untuk US dollar meneruskan pergerakan melemah, sedangkan US dollar JPY ke bawah, yen pair akan lebih volatile, akan lebih turun naik. Disebabkan pergerakan ini. So I'm not kita jangkakan untuk yen, mind you, arah dia ke atas. Arah dia masih ke atas untuk yen pair, but dia akan lebih lower momentum. Okey. Tak. Faham tak Adi? Kenapa ni? Ingat, Euro JPY adalah Euro US dollar darab dengan USD JPY. Euro US dollar ke atas, USD JPY ke bawah. Euro JPY akan lebih sideways. Anda ambil harga Euro JPY sekarang, darab dengan UJ. Anda akan dapat Euro US dollar. Euro JPY. Euro US dollar darab dengan darab dengan USD JPY. Anda akan dapat Euro JPY. Jadi kalau anda jangka USD JPY ke bawah, Euro US dollar ke atas, Euro JPY. Kalau Euro US dollar lebih laju berbanding dengan USD JPY ke bawah, then kita akan ada Euro JPY yang akan lebih tak mempunyai momentum. 6.5 share FCB. Dia tak ada kat XM, Maina. Satu saya tak kongsikan. Kita buat dekat XM. Satu saya tak kongsikan. Drawing saya ada. Saya ada FCPO. Saya ada Palladium. Saya ada few other things. ETF saya complete. XLE, XLI, XLK, semua saya ada. Cumanya instrumen tu tak ada kat XM. Kita buat kat XM. Satu saya tak share. Saya ada Asia. Saya ada untuk few more. Tapi itu lebih kepada saya punya consumption sendiri. Tapi kita tak ada instrumen tu dekat sini. So saya tak kongsikan. Okey. Untuk Euro JPY, not interested. Untuk yen pair saya tunggu yang lebih dalam. Kalau sini 1-2 ni, sekarang ni kita menghampiri equal leg tau. Ini dah ada.
Kita menghampiri equilibrium. Kalau dia tak break dan buat correction yang lebih besar, kalau dia macam ni, kalau kat sini dan kita dapati RSI dia break dan betulkan dua ini, betulkan ini, kat sini dia break out ini. Kalau dia break out macam ni, itu adalah 4 ini kat sini. Kalau ini tak sampai 100%, anda boleh trade 4 ni kat sini. Maksudnya dia break invalidation ini. Sebabnya 1, 2 dia kecil. 3, kalau kita jangka 3, 4, kalau 4 dia habis kat sini, 4 tu terlalu besar. Faham? Kita akan letakkan dia sebagai 4 daily. Okey. Kalau sini ada incomplete tak sampai lagi, itu 5 wave breakout. Biarpun dia wave 3, itu 5 wave breakout. Jadi kita akan katakan itu wave 4 kita boleh trade. Sekarang tak ada. Saya minat kalau dia breakout that invalidation. Then baru saya buy Euro JPY, GBP JPY contohnya. Ni, sama juga untuk GBP JPY. Hanya jika itu berlaku. Yang lebih besar. Okey? Faham kenapa kita pilih GU bukan GJ? Satu-satu. Ingat, anda trade 2 currency. Anda bukan trade 1 currency. Currency ni anda gunakan satu mata wang untuk membeli mata wang lain. Bukannya anda beli satu mata wang. Anda tak dapat tukar ringgit. Anda kena tukarkan ringgit kepada mata wang lain. Okey. G-Chef sama dengan Euro GBP. Terbalik. Chart dia cuma terbalik. G-Chef sama dengan Euro GBP. Jadi kalau nak tengok chart G-Chef, anda terbalikkan chart GBP, Euro GBP saya. Ni maksud saya. Kenapa dolar indeks kita tak keluar? Ni GBP, Euro GBP yang chart kita dah ada. Satu saya tak lukis, saya tak kongsikan semua chart. Sebabnya chart dia sama. Ini GBP Chef. Okey. Boleh? Nah. Dia tak satu-satu. So kalau kita jangkakan Euro GBP ni masih jatuh. Kalau kita jangkakan ini masih jatuh. Hour mungkin nampak sikit lah. Kalau kita jangkakan ini masih jatuh ke bawah, kita akan jangkakan GBP Chef untuk masih naik ke atas. Soalan dia, ada incomplete sequence tak? Ada sequence tak? Ini kita ada sequence kat sini. Kalau 1 hour sekarang ni, kalau ini buat low kan? Ini buat low banding dengan 1 kat sini, bukan dekat B tu. Banding dengan 1 kat sini. Jadi kalau anda nampak 3 wave kalau dia naik macam ni. 1, 2, 3. Dia buat 1, 2, 3. Sekarang ni flat. Sebab tu saya tak bagikan ni. 2, 3. Kita akan trade daripada sini. Untuk short. Kalau dekat template saya ada DXY tak hilang. Ya, dekat situ tak hilang. Yang ni bukan template tu. Template lain. Hei, gatalnya hidung aku. Debu. Okey. Okey. Note kepada indeks. Untuk yen pair stand saya tak untuk semasa selagi indeks tak batalkan divergence tadi, yen pair saya tak minat. Selagi kita jangkakan untuk US dollar JPY nak buat wave 3 ke bawah disebabkan oleh US dollar kelemahan US dollar, yen pair saya tak berapa minat. Okey? So stand on the side untuk yen pair dahulu, tapi tumpukan perhatian kepada dollar pair, antaranya adalah kepada kita ada direct setup untuk GBP US dollar. Ini adalah untuk GBP US dollar. Yang lain-lain untuk ini bukan lower low. Jadi ini tak ada trend. Tapi ingat, kenapa kita pilih GU? GU tadi dia break. Maksudnya kita ada high, kita ada lower low.
U-shape, ni U-shape. Dia ini satu structure. Faham tak, Wan? Ini satu structure. Jadi kita baru ada benda ni. Kalau dia break out macam ni, then baru kita ada high, low, higher low, higher high, lower high dan lower low. Kalau dia tak complete, tak sampai 100, breakout tu 5 wave ada divergence, then di sini kita trade. Sini nanti kita trade. Kalau ini berlaku 1 2 3, then kita trade kat sini untuk short daripada sini. Sekarang tak ada. Sekarang ni tak ada. Okay. Fahamkan yang itu maksudnya edit wave ni dengan anda tampak satu ni. Maksudnya ini satu structure menghabiskan satu. Kenapa ini adalah ni? Dah tengok kepada RSI ni. Nampak? Daripada 31 area 31 March tu. Sekitar masa tu tadi yang dollar index tadi. Ini break structure. The whole thing kat sini break structure. Jadi ini adalah connector. Jadi dia kena break dahulu. Maksudnya high, low, lower high. Kena baru kita ada trend. Ingat tak benda yang anda belajar asas dalam market? Iaitu kepada SBR, RBS tu kan? Okay. Kalau dia 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, itu baru satu. Itu baru satu. Jadi kalau dia turun 1, 2, 3, itu belum ada trend. Dia cuma ada trend sekiranya dia breakout. Dan kita boleh breakout ini, breakout. Anda ambil Fibo, sekiranya dia tak sampai 100, pullback dekat sini, 1, dua, 3, kita boleh entry. Di mana sini adalah low, high, higher, low, higher, high. Tapi ini adalah sama dengan satu kat sini. Ingat, kalau ini buat apa? Sini akan buat 5 wave ke atas. Iaitu dalam yang merah ni. 1, 2, 3, 4, 5 merah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud dia. Faham? Okey. Itu adalah untuk U-shape. Jadi bila ada trend ni, pakailah teknik anda. Bila dia buat retracement, pakai teknik anda. Pakai SNR ke, anda pakai pivot ke, anda pakai BB ke, anda pakai MA ke. Yang saya sediakan kat sini structure. Itu yang saya pakai teknik anda. Jangan tukar. Pakai teknik anda. Tapi apa yang saya kongsikan ni adalah structure. Euro US dollar sama. Ini bukan higher high. Yang ada higher high tadi GU, saya dah tunjukkan tadi. AUD US dollar semasa. Ini bukan higher high. Pullback dia kalau kita nak trade, unless kalau dia buat double, maksudnya dia jatuh lagi. Kalau dia jatuh lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dia jatuh lagi, then baru kita ada movement daripada ekstrim. Jadi barulah kita kata, kita boleh ikut trend yang besar. Dia tak complete. Nampak? Ini tak complete lagi 100. Kalau dia buat double kat bawah ni, kita trade. Yang dalam ni sideway. Nampak, Wan? Katal ni dua aku. Sekarang ni tak ada apa-apa. Sekarang tak ada apa-apa. Sekarang sideway. Ni. Sekarang ni sideway. Anda tengok pun dah tahu ni sideway. Okay. Trend bila ada trend. Okay. Trend tu maksudnya sini satu structure. Satu structure. Dia turun. Kalau dia break out 1, 2, 3, 4, 5. Break. Then kita ada low, high, higher low, then higher high.
Kalau dia tak lengkap lagi 100%, then kita trade 1, 2, 3, kita trade. Itu je. Kalau dia turun lagi 1, 2, 3 macam ni, ini tak trend. Tak ada apa-apa. Sebab ini bukan higher high. Itu high. Itu je benda dia sebenarnya. Dan anda gunakan elliott wave untuk tandakan kat mana high low tu. Itu je beza dia. Beza dia dengan Dow. Dow tadi low high, higher low, apa semua tu Dow. Beza elliott wave cuma kepada pecahan, fractal. Itu je beza dia. Dan asas-asas dalam bentuk market. NZD US dollar. NZD US dollar sideways. Sideways. Satu ni sini boleh trade tak? Tak. Satu ni tak break. Kalau satu break, kita trade. Okay? UCAT dekat sini, siapa nama? Galih. UCAT, ini anda boleh trade. UCAT. Ini anda boleh trade. Ini. 4 ni. Ini anda boleh trade. Anda boleh letakkan, anda boleh letakkan order dekat sini untuk short. Itu adalah untuk UCAT. UCAT. Sama juga, pilih salah satu, anda letakkan limit order, limit sell dekat atas ni. Okay? So, UCAT. Pilih salah satu. Jangan trade dua-dua. USD, CAT. Kenapa jadi macam ni? Sekejap. Saya kena tutup some window. Okey, kejap. Kenapa dia jadi macam tu? Anda boleh tengok tak skrin saya? Dia jadi pecah macam tu kan. Tak tahu kenapa. Alah, tak nampak. Saya tak nampak dah. Okey, sekejap. Market Outlook new. Saya buka balik. Okey. Okey, UCAT USD CAT short daripada tempat ni tadi. Daripada wave 4. Okey. Pilih salah satu, jangan trade dua-dua. UCAT short wave 4 in 3073. Ini adalah untuk UCAT. Okey? Mana kita punya ni tadi? Itu adalah untuk UCAT. Faham? Okey? Satu lagi UCAT gold. Gold sama juga, kita tunggu bawah sikit untuk gold. Pergerakan sama seperti kita jangka, kita tunggu gold. Gold sama, sini kita ada lebih 1618. Jadi gold 2 ni saya akan trade. Tunggu dia buat ke bawah dahulu. Jangan trade tunggu kat sini. Anda akan letakkan limit order cuma kalau ini habis. Faham? Cuma kalau ini, so kita ada flat sekarang. Flat dia boleh jauh. Ingat, kalau X kepada Y dia kena 3 lekuk. Jadi anda akan tunggu dekat Y sini. Jangan tunggu dekat sini. Okey? Ambil Fibo dia. Saya tunggu ini habis dahulu. Sebab situ flat. A dan B. Okey, kita tunggu ini. Baru saya letak limit order. Saya nak tengok ini berlaku. Satu ke atas. Boleh tak jadi A, B dan C terus naik? Boleh. Tapi saya tak suka tunggu bila flat jadi. Sebab flat boleh jauh. Okey, itu adalah untuk gold. Silver pun sama. Saya lebih prefer silver banding dengan gold. Tapi kalau 3711, ini bukan setup 3711. Sebaliknya, ini setup untuk channeling. Tapi bagi mereka yang nak trade, sini kita ada setup untuk channeling. Sama seperti gold tadi. Okay? Jadi, kalau gold tadi kan, dia sampai dekat sini, dia cuma sampai dekat sini. Terus naik.
Saya tak nampak benda tu. Sebab saya jangkakan dia buat 3 wave. Di mana kalau dia sampai benda tu, sini terus naik. Faham tak? Untuk silver. Dua kita habis kat sini. Kenapa saya tak gemar benda tu? Dua kita habis kat sini. Dua ni, kat sini, dua ni agak terlalu shallow. Agak terlalu shallow. Tak sampai 382. Faham tak? Okey, sebab tu saya tak jangka dia buat benda tu. Saya jangka dia akan buat yang lebih dalam. Boleh? Semua. Satu-satu-satu. Apa yang kita ceritakan pada minggu lepas, apa yang kita ceritakan sebelum ni, saya akan jangka 238.2 sekurang-kurangnya. Paling sikit pun. Kalau wave 4, saya akan jangka paling kurang pun 23.6. Faham? Okey? Itu adalah gold dan juga silver. Minyak sebarang 3 wave pullback, tapi kalau anda nak swing tak sesuai, terutama kalau anda trade dekat XM, sebab 17 hari bulan kontrak dia Rabu ni dia akan roll over kepada kontrak lain. Jadi Rabu, Khamis. Ini 14, 15, 16, 17 hari bulan dia akan kontrak lain. Jadi kalau anda nak swing, saya akan tunggu dia dekat sini. Wave 4. Itu adalah untuk minyak. Kita berhenti rehat dahulu, kita sambung yang lain-lain dan kita sambung topik kita selepas ni. Kita berhenti rehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.